Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini Sanusi kena lagi. Ini kali dia disuruh diam. Diam sajalah Sanusi, kata Fahmi. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil menasihatkan Muhammad Sanusi Maknur supaya menumpukan perhatian terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai Menteri Besar Kedah berbanding menyibuk tentang negeri lain. Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata, ini kerana pengarah pilihan raya Perikatan Nasional PN itu terlalu banyak bercakap daripada membuat kerja. Saya rasa daripada dia sibuk tentang negeri lain, sibukkan diri dia untuk menyiapkan pelbagai projek yang telah beliau umumkan di negeri Kedah. Sama ada projek litar atau apa saja, dia ini sembang banyak. Tapi projek yang siap tak banyak, kata Fahmi. Berbeza dengan Menteri Besar Selangor. Umum projek pembangunan dan kita dah lunaskan, tunaikan, siapkan. Jadi, Menteri Besar Kedah ini, dahlah dia ada kes hasutan melibatkan Tuanku Sultan Selangor. Jadi saya rasa diam sajalah Sanusi, kata Fahmi. Dalam sidang media selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS di Kuala Lumpur hari ini. Sanusi semalam berkata tindakan MIC dan MCA untuk memboikot PRK Kuala Kubu Baharu memberi kelebihan kepada Perikatan Nasional. Pemimpin PAS itu juga berkata pihaknya mahu meretakkan lagi hubungan kerajaan PHBN yang menurutnya kini telah pun sedia retak. Kita akan retakkan lagi untuk menjadi belah. Mereka sudah retak, kita akan pecahkan lagi. Itu kerja politik, katanya ketika ditemui pemberita di Kuala Lumpur. Kerusi Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baharu kosong berikutan kematian penyandangnya Lee Ki Hyong pada 21 Mac lalu selepas dia mewakili kawasan berkenaan sejak 2013. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari mengundi pada 11 Mei, manakala hari penamaan calon adalah pada 27 April. Tarikh pengundian awal pula ditetapkan pada 7 Mei depan. Kuala Kubu Baharu merupakan kerusi campuran dengan pecahan pengundi Melayu terdiri daripada 51%, diikuti Cina 30% dan India 18%, manakala baki 1% lagi kaum lain. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa komen daripada netizen supaya Menteri Besar Kedah juga betul-betullah bekerja. Jangan hanya mengomen negeri lain tetapi tetap juga buat kerja di Kedah, kata mereka. Wan Khalid kata PAS ni memang pandai tebuk atap sejak daripada langkah Sheraton, tapi sekarang nak pula retakkan hubungan BNPH. Inikah kerja mereka atau kerja kerja mereka, katanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini laporan terkini daripada Perlis apabila anak Menteri Besar Perlis disahkan telah dicekup SPRM. Yang menjadi tanda tanya daripada netizen ialah apabila mereka mahu mencari gali apa sebab anak Menteri Besar Perlis ini dan beberapa orang yang lain termasuk seorang pegawai kanan menurut laporan telah ditahan SPRM. Apa sebab mereka ditahan, apa kes dan apa jenayah yang didakwa dilakukan oleh mereka. Jadi ini sebabnya, dipetik daripada Harapan Daily. Rupa-rupanya anak Menteri Besar Perlis dan juga pegawai kanan yang dicekup SPRM ini adalah kerana kes pemalsuan dokumen yang bernilai RM600,000. Yang menyedihkan ialah anak ini telah pun ditahan, direman untuk membantu siasatan berkaitan pemalsuan dokumen dan tuntutan palsu.
Ini bukan satu jenayah yang biasa-biasa. Sudahlah menuntut palsu, menuntut banyak lagi. Jadi ini sebabnya anak itu ditahan. Anak kepada Menteri Besar Perlis dan orang kuat Menteri Besar dilapor direman oleh SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM, bagi membantu siasatan pemalsuan dokumen tuntutan palsu berjumlah RM600.000. Nasib baiklah bukan sejuta, baru RM600.000. Tapi bagi kita yang biasa-biasa, orang-orang biasa nih, RM600.000 itu adalah satu jumlah yang sangat banyak, sangat besar. Silap-silap hari bulan sampai mati pun kita tidak akan dapat jumlah yang besar sebegitu dalam sekali dapat. Menurut berita harian yang memetik sumber, pegawai kanan Menteri Besar Perlis adalah antara 6 yang ditahan. Perintah reman dikeluarkan oleh Magistrate Ana Rozana Muhammad Nur selepas tertuduh dibawa ke mahkamah jam 8.45 pagi tadi. Suspek yang ditahan berusia antara 27 hingga 37 tahun dan dikehendaki membantu siasatan berkaitan pelaksanaan projek pembangunan prasarana seperti membaik pulih, menyelenggara, perbekalan dan perkhidmatan di seluruh Perlis sejak tahun 2022. Wow. Siasatan dipercaya juga menjurus kepada tuntutan palsu terhadap kerja yang tidak dilaksanakan. Ini yang paling menyedihkan kita. Apabila tuntutan palsu terhadap kerja yang tidak dilaksanakan. Bukanlah kita kata yang lain itu boleh dilakukan, tetapi sekurang-kurangnya kalau ada kerja dilakukan, tuntut lebih sedikit, itu bolehlah terima sikit-sikit kan. Tapi yang ini tidak buat tiada dilaksanakan tapi menuntut palsu, ini sesuatu perkara yang memang mendukacitakan. Suspek yang ditahan itu dipercayai berperanan sebagai pemilik syarikat, kontraktor dan penjawat awam di Pejabat Pentadbiran Setiausaha, Kerajaan Negeri dan Pejabat Menteri Besar Perlis, kata seperti dilapor. Beliau berkata suspek ditahan antara jam 7 hingga 8 pagi semalam. Perlis dan siasatan dilakukan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM. Sementara itu, pegawai kanan bahagian operasi khas SPRM Putrajaya Datuk Azmi Kamarul Zaman ketika dihubungi mengesahkan penahanan berkenan. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu berita yang paling menggemparkan seluruh Malaysia. Apabila SPRM mencekup atau menangkap anak Menteri Besar Perlis. Wow, ini paling luar biasa. Saudara-saudara sekalian, dikabarkan melalui Malaysia Kini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan anak Menteri Besar Perlis iaitu Muhammad Shukri Ramli bagi membantu siasatan kes tuntutan palsu berjumlah RM600.000. Kalau ini benar-benar berlaku, dakwaan ini benar-benar berlaku, memang ini satu perkara yang amat memalukan. Bayangkan anak Menteri Besar, kalau benar dia lakukan, ini satu perbuatan yang memang amat memalukan. Yang dituntut pula palsu, jumlahnya pula bukan calang-calang, bukan sedikit. Ianya cukup banyak, RM600.000. Kalau ini tuntutan benar, itu dianggap satu rezeki bagi mereka. Tetapi oleh kerana ini didakwa sebagai tuntutan palsu, ini bukan dianggap sebagai satu rezeki, tetapi ini satu perbuatan yang boleh dikutuk. Anak pemimpin PAS itu ditahan bersama 6 orang lagi, termasuk pegawai kanan Pejabat Menteri Besar Perlis, lapor berita harian yang memetik sumber. Perintah reman dikeluarkan oleh Magistrate Ana Rozana Muhammad Nur di Kangar pagi tadi, kira-kira 24 jam selepas ditahan. Siasatan dipercayai juga menjurus kepada tuntutan palsu terhadap kerja yang tidak dilaksanakan. Tak tahulah kalau betul ini berlaku, kita pun tak dapat fikir langsung apa sebenarnya yang mereka fikir.
Bagaimana boleh mereka menuntut satu perkara bayaran yang tidak dilakukan kerjanya? Kalau kerjanya dilakukan dan menuntut bayaran, itu lain cerita. Ini menurut siasatan ini menjurus kepada tuntutan palsu yang mana kerja tidak dilaksanakan. Menyedihkan. Suspek yang ditahan itu dipercayai berperanan sebagai pemilik syarikat, kontraktor dan penjawat awam di Pejabat Pentadbiran Setiausaha, Kerajaan Negeri dan Pejabat Menteri Besar Perlis katanya. Sumber juga berkata suspek berusia antara 27 hingga 37 tahun dikehendaki membantu siasatan berkaitan pelaksanaan projek pembangunan kemudahan asas. Saudara-saudara sekalian, umur mereka cukup muda, baru 27 sehingga 37 tahun. Ini amat menyedihkan. Generasi muda yang sepatutnya menjadi generasi akan datang memimpin negara ini telah dicukup awal-awal. Ini memang mengecewakan. Ia melibatkan kerja-kerja baik pulih, penyelenggaraan serta perbekalan dan perkhidmatan di seluruh Perlis sejak tahun 2022. Menjadi persoalan oleh netizen ialah siapa yang melaporkan perkara ini. Ini memang mengecewakan. Bayangkan ada orang sanggup melaporkan kepada SPRM kerana ianya melibatkan seluruh penyelenggaraan di Perlis dan juga perbekalan dan perkhidmatan. Malaysia kini tidak mendedahkan nama-nama mereka selagi tidak dituduh di mahkamah. Siasatan dibuat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM. Pengarah kanan bahagian operasi khas SPRM Putrajaya Azmi Kamarul Zaman ketika dihubungi mengesahkan penahanan berkanan tetapi tidak mengulas lanjut. Saudara-saudara sekalian, ini pendedahan yang paling mengejutkan seluruh Malaysia. Yang lebih mengejutkan ialah Menteri Besar Perlis ini adalah pemimpin PAS. Itu memang mengejutkanlah. Dan menurut laporan ini, anak Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli ditahan oleh SPRM bagi membantu siasatan kes tuntutan palsu berjumlah RM600,000. Anak pemimpin PAS itu ditahan bersama 6 orang lagi, termasuk pegawai kanan pejabat Menteri Besar Perlis. Lapor Berita Harian yang memetik sumber. Pegawai kanan pejabat Menteri Besar Perlis. Mereka direman yang dikeluarkan oleh Magistrate Ana Rozana Muhammad Nur di Kangar pagi tadi kira-kira jam 24 jam selepas ditahan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.